Baik, kita mula dulu tuan-puan. Al-Fadhil Ustaz Man. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh mula slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Amma ba'da. InsyaAllah terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberi kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama bermuzakarah ataupun mengulang kaji kitab kita, iaitu kitab Misbahul Munir. Kita bincang ataupun topik perbincangan utama kita iaitu ciri-ciri pengenalan terhadap ketuhanan. Kita sedang bincang ciri yang ketiga ataupun sifat yang ketiga daripada 20 sifat yang dinyatakan di dalam kitab kita ini. Ada 20 sifat ataupun 20 ciri yang dinyatakan oleh musannif, dan kita sambung ataupun kita mula tajuk baru malam ni, iaitu sifat ataupun ciri yang ketiga yang bernama baqa. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kita terus sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita tuan. Kita terus. Huraian sifat muka surat 16 tuan-tuan. Muka surat 16 bagi orang ada kitab Misbahul Munir. Huraian sifat yang ketiga. Huraian sifat yang ketiga, baqaun. Erti baqa kekal. Baik, huraian sifat yang ketiga. Yang ketiga ni seperti biasa, iaitu tartib ta'akuli ataupun tartib zikri. Urutan itu nisbah kepada ta'akul, nisbah kepada zikri, ucapan kita ataupun memudahkan akal kita ataupun memudahkan kita bilan. Memudahkan kita, mudah untuk kita bilan ataupun mudah untuk kita panggil apa? Kepahaman kita. Atau dia panggil tartib ta'akul. Bukan tartib hakiki, tidak. Adapun pada hakiki tidak ada bilangan. Kerana semua ciri Allah Subhanahu wa taala ini bercirikan qadim, tidak ada mula, tidak ada awal dan tidak ada kesudahan. Itu semua ciri Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat Allah taala berstatus dan bercirikan bersifat qadim. Baik, baqaun yang kita nak bincang malam ni, baqa iaitu artinya baqaun dalam bahasa Arab, erti ni dia bukan makna, erti di sini dengan maurad, dengan maksud terjemahan daripada Arab kepada bahasa Melayu. Artinya erti baqa. Yakni terjemahan baqa ini kepada bahasa kitanya ialah kekal. Baqa, orang Arab panggil baqa, jadi orang Melayu panggil kekal. Adapun makna kekal kita akan bincang sekejap lagi tuan-tuan. Malam ini kita nak bincang ringkas saja. Kita nak tahu makna kekal. Yang keduanya kita nak bincang dalil. Mungkin malam ini tak sempat dalil, insya-Allah kita akan bincang dalil kuliah akan datang. Tapi malam ini kita akan bincang wajib pada akal dan juga mustahil pada akal. Maksudnya setiap ciri yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tuan-puan, kita akan bincang dari tiga asas. Pertamanya ialah makna ataupun kita panggil dari sudut wajib pada akal, mustahil pada akal, dan yang ketiganya ialah dalil. Tiga benda itu kita akan bincang setiap ciri ataupun setiap sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wajib pada syarak pula. Pula ni jadi sebagaimana wajib pada syarak ke atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hati akan tentu sungguh Allah bersifat dengan kidah. Kita dah bincang dua benda ni. Wajib pada syarak, kita kena tahu dan kita kena mengaku dan hati kita secara jazam bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan wujud dan Allah Ta'ala bersifat dengan kidah. Dua. Dan yang ketiga juga sama. Wajib pada syarak pula. Yang ni wajib pada syarak juga.
Juga tu sebagaimana wajib ke atas mukallaf tahu serta pegang, tahu serta mengaku, tahu serta percaya di dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kidah. Iaitu sebelum daripada ni. Baik, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf. Atas ni panggil ala lil madarrah. Atas ni paksaan ke atas. Wajib pada syarak atas, yang ni paksa, tekan. Tu dia panggil wajib syarak. Wajib syarak, wajib atas. Kalau wajib akal, wajib bagi. Dia beza istilah dia. Wajib syarak menekan, memaksa tiap-tiap mukallaf. Apa yang syarak paksa kita? Apa yang syarak tekan kita setiap masa selagi mana kita tak lakukan? Mengetahui. Itu syarak tekan mukallaf, syarak paksa mukallaf. Paksaan syaraknya ialah mengetahui serta mengaku di dalam hati. Jadi ini setiap ibarat ni sama je tuan-tuan. Gaya bahasa ini digunakan oleh para ulama setiap ciri. Setiap sifat Allah Ta'ala, maka muqaddimahnya, intronya menggunakan ayat dan ibarat yang sama. Iaitu wajib pada syarak mengetahui serta mengaku. Kalaulah pada asasnya memadai ulama menggunakan mengetahui, walaupun ulama tak guna mengaku. Tapi di sini musannif nak detailkan, nak lengkapkan. Mengetahui kena mengaku. Tak cukup sekadar mengetahui. Walaupun dari segi istilahnya, apabila kita bertemu di dalam kitab Tauhid, di dalam kitab Usuluddin, dia menggunakan ayat ma'rifah. Apabila ma'rifah itu kita dah terbayar dalam minda kita, tahu serta mengaku, baru dinamakan ma'rifatullah. Tapi di sini ulama ataupun musannif, penulis nak detailkan kepada kita supaya kita realize mengetahui tak memadai sekadar tahu, tapi kena mengaku dalam hati, kena percaya dalam hati, ataupun kena pegang dalam hati apa yang kita mengaku, apa yang kita tahu. Baik, wajib yang kata mukallafnya tahu, mengetahui. Jadi cara ataupun jalan untuk kita tahu sudah tentunya proses belajar. Jadi belajar itu dia panggil wasilah, perantaraan untuk tahu. Yang Allah Ta'ala tekan kita, paksa kita ialah tahu. Bukan belajar. Tetapi nak tahu itu prosesnya mesti melalui belajar. Maka belajar itu dipanggil wasilah. Dipanggil apa? Dipanggil hukum wasilah. Dipanggil hukumul wasail lil maqasid. Lil maqasid hukumul wasail. Hukum wasilah. Wasilah ni apa? Perantaraan untuk capai maqasid. Maqasidnya ialah tahu. Maka nak capai, nak tahu itu, prosesnya mesti belajar. Maka jalan untuk kita tahu, belajar. Sebab itu wajib belajar ilmu asas. Tak cukup sekadar tahu serta mengaku di dalam hati. Apa yang dia tahu, dia kena ukir. Dia kena mengaku di dalam hati. Dia kena mengaku, dia kena pegang dalam hati dia, ataupun dia kena percaya dalam hati dia apa yang dia mengaku. Percaya apa yang percaya? Ini dia panggil pengakuan. Jadi kena ada pengakuan dalam hati dia. Pengakuan. Apa pengakuan dia? Dia tahu dan dia kena mengaku ataupun pengakuan. Ada benda. Mana dia? Akan tentu sungguh Allah kekal. Ni dia panggil benda yang kena ada dalam hati kita. Tak cukup sekadar kita kata, oh saya beriman, oh saya ada akidah, saya ada akidah yang mantap, saya akidah yang sahih, saya ada iman yang mantap. Tetapi benda yang dia percaya tak ada. Itu dia panggil sekadar omon-omon kosong, sekadar cakap-cakap saja bahawa dia ada iman ataupun dia ada akidah. Akidah itu merujuk kepada pegangan, yakni benda yang dia pegang. Iman itu merujuk kepercayaan, itu benda yang dia percaya. Apa yang menjadi wajib dia tahu dan dia mengaku, ni pengakuan dia. Akan tentu sungguh, tentu sungguh tu wujub. Allah Ta'ala itu kekal, jadi tentu sungguh tu pengakuan. Pengakuan itulah yang kita panggil wujubun, wajibun. Yang kita panggil mesti. Itu decide. Aku panggil apa tu pan? Aku panggil decision. Kita ni Allah Ta'ala paksa kita untuk membuat keputusan, untuk mengaku,
pengakuan dalam bentuk apa? Dalam bentuk orang panggil apa? Hukum akal. Akal kita ini decide. Akal kita ini hukum. Akal kita ini putuskan. Bagaimana cara akal putus? Mesti sungguh. Jadi mesti sungguh tu dia panggil hukum akal. Kekal itu dipanggil benda yang dihukumkan. Itu dipanggil muta'allaq bagi hukum akal. Jadi kekal itu muta'allaq bagi hukum. Jadi benda yang dihukumkan oleh akal. Adapun hukum akal yang Allah paksa kita supaya kita decide, kita kena pandai buat keputusan, kita kena pandai mengaku. Mengaku apa? Mengakunya ialah tentu sungguh ataupun mesti sungguh. Mesti sungguh tu pengakuannya dipaksa oleh Allah Ta'ala atas kita. Apa yang kita nak kena mengaku sungguh ialah benda. Benda apa? Baqa. Jadi tentu, mesti, tentu, sungguh Allah bersifat dengan baqa. Itu dia panggil mesti. Mesti tu dia panggil hukum akal yang kita kena pandai. Kena pandai decide ataupun buat keputusan setiap ciri yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu sungguh Allah kekal. Adapun kekal Allah tu sifat dia. Tu sifat Allah Ta'ala tu benda yang kita hukum. Benda yang hukum ini iaitu ciri yang ada pada Allah Ta'ala. Ciri yang ada pada Allah Ta'ala tu yang kita panggil wajib itu benda yang akal hukum. Adapun akal ini, hukum akal ini, keputusan yang akal buat itu mesti itu. Tapi dia nak boleh keluarnya mesti, nak boleh dia decide mesti itu, mesti sungguh tu, mesti dia kena faham. Mesti dia kena nampak. Ni. Settle. Yang kata pengakuan dia kena buat dalam hati dia ialah tentu sungguh. Jadi mesti sungguh. Allah Ta'ala itu kekal. Tak terima binasa. Yang kata kekal tu apa dia? Tak terima binasa. Jadi tak terima tu dipanggil istihalah. Binasa tu dipanggil mustahil. Jadi tak terima binasa. Jadi tak terima sama sekali untuk akal kita yang waras ini, tak terima sama sekali nak kata Allah ini binasa. Jadi tak itu macam biasalah tuan-tuan, istihalah. Baik, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sebelum tu tuan-tuan, kita buat di bawah tu dia akan ada kesimpulan, tapi saya akan sebut awal. Apa makna baqa? Apa makna kekal? Di bawah tu baru dia bagi makna. Dia buat dalam bentuk kesimpulan di bawah tu. Dan makna kekal itu. Jadi sebelum kita baca di bawah tu, jadi kita sebut dulu awal supaya kita gambar ada kerangka minda. Kita sebut kekal nak kepada makna, bukan nak kepada nama. Jadi kekal ni tuan-puan, nama kekal ini mula-mulanya kita tahu kekal ini terjemahan daripada baqa. Kekal terjemahan daripada baqaun. Bahasa Arabnya baqa, bahasa Melayunya kekal. Jadi kekal ni apa? Kekal ni nama bagi sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu kita boleh panggil. Nama apa ciri Allah ini? Nama dia ialah baqa'um. Dalam bahasa Arabnya. Namanya ialah kekal. Apa makna kekal yang kita nak faham? Ini yang kita nak kena faham. Makna kekal. Kekal ni tuan-puan, dia dipanggil apa? Dipanggil kekal mutlak. Nama dia. Dipanggil baqa'un mutlaqun. Dipanggil kekal mutlak. Dipanggil kekal yang hakiki. Dipanggil kekal yang zati. Banyak nama dia tuan-puan. Panggilan dia yang kata kekal ini merujuk kepada kekal apa? Makna belum lagi. Kita tengok dia punya nama dulu. Yang panggil kekal ini ialah baqa'un mutlaqun. Kekal yang mutlak. Kekal yang semata-mata kekal. Itu nama dia. Dan kekal yang zatiyun. Kekal yang sejati. Ataupun dipanggil kekal yang hakiki. Yang sebenar-benar kekal. Apa dia kekal tuan-puan? Kekal ini iaitu merujuk kepada tak terima binasa. Adanya Allah Ta'ala ini tak menerima binasa. Itu dia panggil tak binasa. Kekal selama-lamanya, iaitu merujuk kepada apa tuan-puan? Merujuk kepada salbiyah. Makna salbiyah. Kita faham kekal ini dari sudut apa kita faham? Kita faham dari sudut tak.
Dari sudut ketiadaan penghujung bagi adanya Allah, itu dipanggil kekal. Ketiadaan penghujung. Tidak ada penghujung bagi adanya Allah Ta'ala. Itu dipanggil kekal selama-lama. Tidak menerima binasa. Tak binasa. Tidak menerima penghujung. Tak ada kesudahan bagi adanya Allah. Jadi tak ada kesudahan, tak menerima penghujung, tak menerima binasa. Maka tak menerima binasa itu tuan-puan, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada panggilan yang mudah untuk kita panggil kekal. Kekal itu dia panggilan merujuk kepada tak menerima kesudahan. Saya mudah saja makna dia tuan-puan. Makna kita faham dari sudut salbiyah, dari sudut tak menerima binasa. Itu dipanggil kekal yang sebenar. Dipanggil tak menerima binasa sama sekali. Tak ada kesudahan sama sekali. Tak ada penghujung sama sekali. Tak ada hujung su. Tu dia cakap. Tak ada hujung su. Tak ada kesudahan. Tak binasa sama sekali. Maka itulah dia dipanggil kekal yang hakiki. Baqa ini dikatakan sifat bagi Allah. Inilah yang dikatakan sifat bagi Allah, tuan-tuan. Di bawah ni dia akan cerita. Yang kata baqa ni apa? Baqa inilah yang kita kata tak ada penghujung ni, tak ada kesudahan ni. Inilah dia ciri bagi Allah, sifat bagi Allah Ta'ala. Adapun baqa selain daripada Allah, kita guna juga. Baqa selain daripada Allah, kekal selain daripada Allah, maka itu bukan kekal yang hakiki. Itu bukan kekal yang mutlak. Itu bukan kekal yang hakiki, mutlak, yang zati. Itu bukan kekal yang zati. Itu hanyalah kekal nisbah masa, nisbah lama masa. Dipanggil kekal yang zamani, dipanggil kekal yang muqayyad. Kekal makhluk ni tuan-puan, kalaulah ada, kita panggil juga nama kekal. Kekal ini nisbah lama masa sahaja, tetapi dia menerima binasa. Orang panggil kekal makhluk, kekal yang menerima binasa, dan bukan ciri dia. Ini beza. Kekal Allah, kekal itu ciri yang ada pada Allah. Dia tak terima binasa sama sekali. Tetapi kekal makhluk, dia terima binasa dan bukan ciri dia. Adapun ciri dia fan, ciri dia ialah binasa. Dia menerima binasa. Cuma beza dia, Allah mengekalkan dia. Ni ingat balik tuan-puan, saya pernah sebut yang kata makhluk ini ada 8. Ada 8 perkara yang Allah kekalkan, bukan ciri dia kekal, tetapi Allah mengekalkan 8 makhluk ini. Dia terima binasa ke? Dia terima binasa. Mana dia? Yang kita pernah sebut sebelum daripada ni tuan-puan, tak silap saya pernah sebut, ataupun dalam kitab Paku Iman kita pernah belajar, iaitu ada 8 perkara yang Allah kekalkan, tetapi dia ini menerima binasa. Ini beza di antara baqa'un dengan khalidun. Khalid kekal. Allah kata khalidina fiha abada. Kekallah dia abada selama-lama. Bukan baqa'. Bukan Allah tak guna wayabqa, tapi Allah guna khalidi. Apa beza dia tuan-puan? Beza dia khalidi, kekal, yang menerima binasa, tetapi Allah kekalkan. Ciri dia binasa, tetapi baqa'un. Allah bercirikan baqa', kekal, tak terima binasa. Itu ciri. Ada ciri Allah baqa'. Adapun makhluk, dia bukan ciri baqa', dia menerima binasa, Allah mengekalkan sahaja. Mana dia? Yang 8. Yang pertamanya syurga. Yang keduanya neraka. Yang ketiganya bidandari. Yang ketiga bidandari. Yang keempat tuan-puan apa dia? Ruh. Yang keempatnya ialah ruh. Yang kelimanya ialah ajibuz zunub. Yang berada di tulang sulbi. Ini ulama kata kita mati pun benih ni, tulang sulbi, ajibuz zunub ini, dia tidak akan hancur. Allah kekalkan. Dan setengah pendapat ulama mengatakan
Apabila Allah bangkitkan pada masa kelak, daripada apa? Daripada benih ajabuz zunub inilah. Ini setengah pendapat yang mengatakan. Yang keenam, apa dia? Yang keenam ialah qalam. Yang ketujuhnya ialah Lauh Mahfuz. Yang ke-8 ialah kursi. Ada 8 benda ini tuan-tuan, Allah tak akan hancurkan. Allah kekal. Sifat dia kekal, tetapi bukan ciri dia. Bukan ciri dia kekal. Cuma Allah mengekalkan. Asal dianya pada akal kita harus untuk Allah binasakan. Tetapi dari sudut janji Allah janji 8 benda ini Allah akan kekalkan. Allah sebut bidadari, Allah kekalkan. Allah sebut syurga dan neraka, Allah kekalkan. Maka pandan pada janji Allah, maka dia panggil wajib akal aridi kekal. Kenapa? Kerana pandan dari sudut janji. Pandan dari sudut asalnya, hukum asalnya harus dia ini Allah nak binasakan. Karena dia ini tidak ada, dia panggil dia ini jenis sifat dia ada mula dan dia akan ada akhir. Makhluk Allah Ta'ala tuan-tuan ciri dia ada mula dan ada penghujung ataupun ada kesudahan. Berbeza dengan Allah Ta'ala, ciri Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini dia tidak ada mula dan tidak ada penghujung. Tidak ada belah mula, tidak ada belah penutup. Atau orang tua-tua dulu tuan-tuan dia menggunakan ayat Allah Ta'ala ini dia ada yang jenis tidak ada mula dan ada yang jenis tidak ada belah penutup. Tidak ada belah katuk. Itu bahasa orang tua dulu. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu makna pengakuan yang kita kena ada dan hati kita, tentu sungguh Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekal dan tak terima binasa. Dan mesti sungguh Allah Ta'ala itu tak binasa. Itu dia panggil pengakuan yang kedua. Jadi dalam ni tuan-tuan ada dua pengakuan yang ulama sebut dalam ni. Walaupun nampak pendek ayat dia, tetapi sebenarnya mengandungi dua i'tiqad, dua pengakuan dah dalam ni. Pengakuan ni i'tiqad. Pengakuan pertama, mesti sungguh Allah bersifat dengan kekal, yang ni tak terima binasa. Yang kedua, mesti sungguh Allah Ta'ala ni tak binasa. Yang tadi mesti sungguh Allah Ta'ala ni kekal, ni pula mesti sungguh Allah Ta'ala tak binasa. Jadi tak binasa tu sama sekali Allah Ta'ala sama sekali akal tak diterima. Baik, settle dua pengakuan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, firmanullahu ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Ini dalil, dia mari dalil awal tu apa dan di bawah tu dia akan kemukakan kepada kita satu lagi dalil di bawah tu. Di bawah tu tempat dalil. Kita akan bincang mungkin minggu depan, iaitu dalil yang kata Allah Ta'ala ni mesti bersifat dengan kekal. Dia tak boleh sama sekali nak terima binasa. Mana dalil dia? Di bawah ni akan bawa dua. Pertama dalil akal, yang kedua dalil nakal daripada Quran. Tapi dia ini dia bawa nak gambarkan kepada kita dalil ni, nak gambarkan kepada kita ayat ataupun penggunaan ciri Allah Ta'ala baqa. Mana istilah baqa ni? Dia ambil daripada Quranul Karim. Mana dia? Wa yabqa wajhu rabbak wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Surah Rahman ayat 26 dan 27. Zul tu tuan-tuan, kalau dalam kitab saya ni dia buat lepas za tu ada alif. Yang sebenarnya ada waw. Dia cetakan silap. Ada yang betul cetakan, ada yang silap cetakan. Yang terbaru ni ada yang silap. Ada huruf alif. Dia sebenarnya huruf waw. Dzul jalali wal ikram. Artinya tiap-tiap mereka di atasnya, yang di atas muka bumi. Artinya tiap-tiap mereka di atas muka bumi ni fan, yang binasa, fana. Binasa. Fan ni dia panggil apa? Dia panggil sifat ain sini. Jadi fan ini tiap-tiap mereka yang berada di atas muka bumi ini fan akan binasa. Semuanya binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan kekalah. Tu wa yabqa. Dia nak cerita pada kita tuan-tuan istilah ataupun ayat baqa'um itu di mana tempat ambilnya? Diambil daripada Al-Quranul Karim, surah Ar-Rahman, dan banyak lagi dalam surah-surah lain.
Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Dan kekalah. Kekal dengan makna tak terima binasa. Bukan kekal dengan maknanya mungkin boleh terima binasa, tidak. Tak terima sama sekali binasa. Itu mana kekal. Tidak ada kesudahan, tidak ada penghujung. Dan kekalah pada ni tuan-puan, kalau seeloknya oleh lah. Tapi tak apalah. Dan kekalah pada zat. Sebab wa yabqa wajhu tu dia panggil fa'il. Wajah tu dia panggil fa'il. Kekalah oleh. Fa'il tu isi fa'il. Jadi wa yabqa wajhu. Dan kekalah oleh zat. Yang cantik, yang cantiknya. Dan kekalah oleh zat Tuhan engkau. Tuhan yang mana sifat? Yang mempunyai jalal dan ikram. Mempunyai jalal dan ikram. Kemuliaan dan kehebatan. Baik. Jadi ini ayat mutasyabih, tuan-puan. Saya tak nak panjangkan tempat ayat mutasyabih ni. Kita selalu sebut. Ayat mutasyabih ni ayat yang nak menyerupai dengan makhluk. Jadi di sini ulama menggunakan penterjemahan wajah itu, muka itu dia dengan makna zat. Ini dia mengikut style mana, dia mengikut tarik mana, tuan-puan. Dia mengikut cara ulama khalaf, bukan salaf. Sebab tu dia terjemah dengan zat. Dia tak terjemah dengan muka, tetapi dia terjemah dengan diri zat. Sebab apa? Sebab dia panggil wajah ini, muka Allah Ta'ala ini, dia panggil majaz. Di dalam ilmu ma'aninya dia panggil majaz. Dia panggil itlaq juz, nak kepada apa? Min iradatil kul. Penggunaan bahasa ni, bahasa Quran ini dia ada nilai yang sangat tinggi. Nilai kesusastraan Arab yang sangat tinggi. Sebab apa, tuan-puan, saya pernah sebutkan dalam kuliah-kuliah sebelum daripada ni, kan Quran itu diturunkan dalam suasana, dalam kondisi masyarakat Quraisy ketika itu sangat menanjung tinggi, sangat mengakak dan memartabatkan bahasa Arab yang mempunyai nilai kesusastraan. Sebab itulah ketika itu Quran turun dalam bentuk gaya bahasa yang sama. Dengan apa? Dengan budaya orang Arab yang menagungkan puisi, yang menagungkan nilai sastra. Sebab itulah, tuan-puan, Quran sangat tinggi dia punya bahasa dia. Ni antara apa? Antara Allah Ta'ala guna muka, tetapi sebenarnya dia bukan nak kepada muka, tapi dia nak kepada kul, dia nak kepada keseluruhan. Dia nak pada diri dia. Sebab tu kenapa ulama terjemah muka ni dengan zat? Dengan diri Allah Ta'ala. Wa yabqa wajhu, kekalah diri. Yani kekalah zat Allah Ta'ala itu, Tuhan engkau. Diri Tuhan engkau yang mempunyai jalal dan ikram. Ini dia panggil apa, tuan-puan? Dia panggil tarik, cara, jalanan ulama khalaf. Ulama selepas daripada salaf. Selepas salaf, ulama salaf ini, tuan-puan, dia panggil ulama 3 kurun selepas daripada kurun. Ulama selepas daripada 3 kurun. Kurun pertama sahabat, kurun yang kedua tabi', kurun yang ketiga tabi'in. Selepas daripada kurun ketiga, kurun keempat itu, selepas kematian Nabi, dipanggil ulama salaf. Ulama salaf. Ulama yang mengikut sahabat, tabi' dan tabi'in. Selepas daripada tu barulah dipanggil khalaf. Dipanggil khalaf. Zaman Abbasi, zaman Abbasi itu dipanggil mula khalaf. Jadi khalaf ni, tuan-puan, dua-dua ni saya tak nak sebut panjang, sebab sebelum ni pernah sebut. Dia beza di mana, tuan-puan? Pada memahami ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih dalam Quran banyak. Jadi nak faham ayat mutasyabih, ayat menyerupai dengan makhluk. Allah cerita dia ada tangan, yadullahu fawqa aydihim. Allah cerita dia istawa dalam atas arash. Ar-Rahman fawqa arshustawa. Ar-Rahman ini duduk istiwa di atas arash. Jadi duduk, tangan, muka,
Itu semua itu dia panggil ada menyerupai dengan makhluk. Itu dia panggil ayat-ayat yang kesamaran, yang nak menyerupai makhluk. Maka dia ada cara interaksi dengan dia, cara untuk memahami dia. Bagaimana cara untuk memahami dia? Maka dia ada dua cara. Pertamanya cara salaf, yang keduanya cara khalaf. Cara salaf ini, tuan-puan, cara salaf, dia kedua-dua ini mesti takwil. Jadi ijma' kedua-dua ni, kedua-dua cara salaf, ulama' salaf dan ulama' khalaf, ulama' yang terkemudian ni selepas daripada salaf, kedua-dua mereka sepakat apabila bertemu dengan ayat yang nak menyerupai makhluk wajib takwil. Cuma cara takwil mereka ini beza. Cara takwil ini mereka ini beza, cara nak faham. Kalau takwil cara salah, tuan-puan, cara salaf iaitu takwil yang ijmal, yang ringkas. Inilah yang bahaya, tuan-puan. Ada orang yang mendakwa ini, kalau kita tak faham basic ni, ada orang mendakwa ini dia salaf. Sebab dia takwil ringkas. Sebenarnya, tuan-puan, kalau kita faham betul-betul, dia ada kesilapan teknikal di situ. Sebenarnya dia bukan salaf. Sebab dia bukan faham macam salah. Macam mana salah faham, tuan-puan? Simple. Salah ni dia ijma', dia ringkas, dia simple. Macam mana? Apabila dia berinteraksi dengan mutasyabih, iaitu contoh, ini wajah. Apa yang mereka takwil? Apabila mereka takwil wajah ini, maka mereka akan takwil dengan cara apa? Maha suci Allah menyerupai dengan makhluk. Subhanallah, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Wajah ini bukan makna zahir yang dipahami. Wajah ini, ulama salah faham, tuan-puan, maha suci Allah daripada menyerupai makhluk. Wajah ataupun muka ini bukan makna zahir yang dipahami. Adapun hakikat dia serah pada Allah. Hakikat itu serah pada Allah. Dia tak berpegang kata Allah ada muka. Tidak. Dia tak pegang kepada Allah muka. Yang kata muka Allah ini, dia salaf kata apa, coba tuan-puan? Salah kata maha suci Allah menyerupai daripada makhluk. Makna zahir ini bukan murah, bukan yang dikenaki di sisi Allah. Adapun makna hakikat serah kepada Allah. Dia tak terima Allah ada muka, bukan. Dia kata makna muka serah pada Allah, bukan muka. Makna wajah tu, tuan-puan, dia serah pada Allah. Ini cara salaf. Ada orang mendakwa hari ini, dia kata salah. Macam mana pegang dia, tuan-puan? Dia kata Allah Ta'ala kata dia ini kekal, ini muka, kekal muka. Maka dia kata muka yang macam mana? Muka yang tak sama dengan makhluk. Kerana Allah Ta'ala ini tak sama dengan makhluk, tak menyerupai makhluk. Muka di sini bukan muka macam makhluk, tapi muka ini kita serah pada Allah. Nampak sikit saja beza, tuan-puan. Sebenarnya ini adalah akidah pegangan yang batil, pegangan yang salah, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, bukan salaf. Salaf dia tak pegang muka. Dia tak pegang muka, dia tak pegang wajah, tetapi dia pegang apa, tuan-puan? Dia pegang maha suci Allah daripada menyerupai yang baharu. Makna zahir bukan murad. Zahir wajah itu bukan dikenaki oleh Allah Ta'ala. Adapun hakikatnya serah pada Allah. Dia tak pegang pemuka. Sebab dia kata makna zahir itu bukan murad, bukan yang dikenaki di sisi Allah. Adapun makna sebenar serah pada Allah Ta'ala. Yang dia orang pegang macam mana? Yang dia orang pegang, tuan-puan, Allah Ta'ala sebut dia ada muka, tapi muka yang tak menyerupai makhluk. Kerana Allah ni maha suci daripada menyerupai makhluk. Muka ni, muka yang tak sama dengan makhluk. Muka macam mana? Muka yang layak dengan Allah Ta'ala. Dia pegang muka, tuan-puan. Ini kesilapan. Nampak macam sia, nampak macam betul, salah. Sebenarnya bukan salah. Sebenarnya dia silap teknik. Tu dia silap teknik pegang muka. Apabila muka saja, tuan-puan, tak boleh pegang muka. Kerana wajah ini, memang wajah itu muka. Tetapi dia kata muka yang layak. Muka tu ulama tak nak pegang. Ulama salah dia tak pegang muka. Apabila kata muka yang layak, dia tak pegang muka yang layak.
Dia pegang, dia makna zahir bukan murad. Dia kata muka ini bukan murad, bukan yang dikenaki di sisi Allah. Hakikat serah kepada Allah. Simple saja. Muka bukan murad. Ni dia salah hari ni. Tuan hak mengaku salah hari ni. Geng-geng Wahabi ni dia mengaku salah. Dia kata kita ikut salah Wahabi ni. Kita serah pada makna, serah pada Allah. Sebelum serah pada Allah makna, dia pegang muka dulu tuan-puan. Tu bahaya. Nampak silap teknik sikit je. Adapun kita khalaf, kita pegang khalaf tuan-puan. Kenapa keluar zat ni tuan-puan? Khalaf. Khalaf ini dia pusing terus. Makna hakikat itu apa dia? Dia pusing terus, iaitu dia pusing kepada makna. Dia panggil salah ini, dia alihkan terus makna muka itu sebenarnya ialah diri Allah. Makna yadun itu, tangan itu, makna apa? Makna merujuk kepada kekuasaan. Bahasa Allah guna tangan itu merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayat sastera saja. Jadi khalaf ini lebih kemah, lebih jelas, lebih berani dia panggil. Ulama kata khalaf ini takwil yang berani, takwil yang lebih jelas. Adapun salaf dia ringkas, dia tak nak takwil yang ringkas, serah pada Allah makna. Adapun orang khalaf, makna dia tak serah pada Allah, makna dia takwil. Apa dia? Makna yadun, kuasa, merujuk kuasa Allah. Makna muka bukan muka, makna diri Allah. Allah Ta'ala ini diri dia tu dan sifat dia kekal, tidak menerima binasa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Penutup tuan-tuan, kita dalil, kita baca minggu depan InsyaAllah. Penutup hari ni dia nak buat kesimpulan makna. Dua pengakuan tuan-tuan. Setiap ciri-ciri ni kita basicnya kita ingat dua pengakuan dan tiga disokong oleh dalil. Jadi tiga tu sebab dalil. Baik, dia nak buat kesimpulan dua pengakuan yang kita kena pegang dalam hati kita, iaitu pengakuan mesti ada Allah Ta'ala bersifat, mesti sungguh Allah bersifat dengan kekal, dan mesti Allah Ta'ala ini tak terima binasa. Itu pengakuan dua yang dia nak buat. Maka kekal itulah itulah mana? Kekal yang sifat Allah yang tak terima binasa. Kekal itulah dikatakan sifat baqa. Kekal yang tak terima binasa itulah dinamakan ciri baqa. Ciri Allah yang bernama baqa. Tu beza, nak membezakan ciri makhluk ni. Makhluk pun panggil kekal. Allah kekal, apa nama ini? Syurga kekal, bidadari kekal, roh pun kekal. Roh kita pun kekal tuan-puan. Batu kata mati sekali tu, sebenarnya mati sekali tu tuan-puan. Mati tu dia merujuk perpisahan dengan jasad, bukan roh tu mati. Mati ni merujuk tuan-puan, bukan roh mati. Mati ni dia satu istilah, merujuk kepada apa? Nama merujuk kepada jasad dengan roh berpisah. Dia roh tak mati. Roh Allah kekalkan. Mula daripada roh Allah buat, Allah pinjamkan. Sebelum roh ni asal dia tak tumpan jasad lagi tuan-puan. Roh ni Allah buat roh dulu, belum Allah tumpankan jasad lagi. Belum Allah tumpankan di alam rahim lagi. Apabila dia nak mula Allah nak tumpankan jasad, nak combine dengan fizikal ni, barulah Allah Ta'ala proses letak di alam rahim ibu kita, keluar daripada alam rahim ibu kita, dipanggil alam musyahadah, alam dunia. Apabila kita keluar daripada mula alam rahim lagi, kita dah digabungkan Allah Ta'ala jasad. Roh bergabung dengan jasad. Lepas alam roh, keluar balik alam syahadah, alam dunia. Juga kita dengan jasad. Mati bila tuan-puan? Mati ni dia merujuk kepada jasad ni, roh dia keluar balik. Dia kembali pada asal. Asal dia tak tumpas jasad. Dia keluar daripada jasad. Jasad tu akan ke bumi, akan hancur jasad. Tapi roh tuan-puan, dia kekal. Tetapi kekal yang terima binasa. Tu beza khalidi. Tu orang tanya, kalau orang tanya dalam Quran ni wa yabqa nisbah pada zat Allah. Tiba-tiba Khalid ni nisbah pada syurga. Khalid ni nisbah pada neraka. Apa beza dia? Itu beza dia tuan. Khalidi ni Allah istilah pun Allah guna beza. Khalid makna kekal juga, tetapi kekal yang menerima binasa. Kekal yang Allah mengekalkan dia, bukan ciri dia. Tetapi di sini dia cerita dikatakan kekal itulah dikatakan ciri baqa, dikatakan sifat baqa. Sifat Allah baqa tu yang mana?
Baqa yang mana? Kekal yang mana? Yang lawan bagi binasa. Yang lawan bagi binasa ataupun fana. Fana yang mana? Yang tentu tidak sekali-kali bagi Allah Ta'ala. Adapun fana ni sama sekali tak terima di Allah Ta'ala. Adapun dia ni, fana ni dia hanya ciri makhluk. Makhluk dia terima binasa. Adapun fana ini dia tak terima sama sekali bagi Allah Ta'ala. Dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati Tuhan kekal, itulah dikatakan wajib bagi akal. Ini pengakuan pertama. Ini kesimpulan tuan-tuan. Pengakuan pertama kena ada dalam hati kita. Dalam ciri yang ketiga ini, setiap ciri sama saja, iaitu pengakuan pertamanya ialah pengakuan tentu sungguh di dalam hati. Apa dia? Tuhan bersifat dengan kekal. Itulah dikatakan wajib bagi akal. Itulah wajib bagi akal. Pertamanya, wajib bagi akal kita, yang kita kena decide, yang kita kena hukumkan. Apa dia tuan-tuan? Ciri pertama ni. Sebab tu, dalam kitab besar dia sebut apa tuan-tuan? Dia kita asas ataupun kunci untuk kita tahu kewajipan kita mengenal Allah Ta'ala ni. Sebenarnya kita kena tahu kunci dia. Apa kewajipan Allah paksa kita untuk kenal Allah Ta'ala ni? Kenal yang macam mana? Iaitu kenal melalui cara apa? Kenal hukum sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Macam mana kenal hukum sifat? Iaitu kita nak kena pandai hukumkan menggunakan akal kita setiap sifat yang ada pada Allah. Ciri-ciri yang ada pada Allah kita kenal dan kita kena pandai hukum. Maka hukum inilah yang menjadi kewajipan kepada kita untuk kita faham cara untuk kita hukum. Macam mana contoh tuan-tuan? Apa kamu nak hukumkan ciri Allah yang bernama baqa'un wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram wal awwalu wal akhir? Apa kamu nak hukumkan? Maka kita pun hukumkan, pandai hukum. Macam mana tuan-tuan? Mesti, sungguh, lahirlah hukum. Sungguh apa? Mesti, sungguh Allah bersifat dengan kekal. Jadi kekal Allah tu, dia panggil sifat bagi Allah. Dia panggil mesti, sungguh ini, itu belah pihak kita. Kita ni kena pandai mesti, sungguh Allah bersifat dengan kekal. Dah nampak dah faham dah. Apabila kita nampak, kita faham, maka lahirnya pengakuan. Uqirru. Pengakuan di hati kita secara jazam. Kalau tak tahu, tuan-tuan, dia tak boleh mengaku. Kalau mengaku buat-buat, dia tak nampak. Tu dia panggil mengaku. Dia panggil, panggil apa? Dia panggil muqallib. Dia panggil pak turub. Dalam tauhid, dia tak boleh jadi pak turub. Dia tak boleh jadi pegan tanpa dalil. Pegan ikut orang. Tak boleh. Dia kena nampak sendiri jalan penyelesaian. Baik. Jadi, pengakuan pertama tuan-tuan, dipanggil pengakuan yang mesti sungguh itu. Namanya ialah kita panggil nama dia. Dia ada nama. Namanya ialah wajib bagi akal. Akal yang decide-nya. Apabila akal decide jenis mesti sungguh Allah bersifat dengan kekal ni, apa nama dia? Nama dia ialah wajib bagi akal. Itu pengakuan pertama. Jadi kalau kita tak nak sebut wajib bagi akal tuan-tuan, kita sebut apa? Wajib itu sifir dia, ataupun kita pernah sebut sebelah daripada tadi guna ayat sifir. Sifir apa? Mesti sungguh ataupun mesti ada. Ini sifat salbiah ni amrun i'tibar, kita guna ayat mesti sungguh. Mesti sungguh Allah bersifat dengan kekal. Mesti sungguh Allah bersifat dengan baqa. Kekal lah. Mesti sungguh Allah bersifat dengan mukhalafah. Tak sama. Apabila masuk kudrah pula, mesti ada. Kenapa? Kerana 7 itu jenis ada di zat Allah Ta'ala. Kita panggil sifat wujudi. Adapun 5 ini, qidan, sampailah wahdaniyah. 5 ni tuan-tuan, jenis salbiyah. Jenis apa? Jenis amrun i'tibar. Kita faham dengan akal sahaja, dia ini jenis apa? Jenis nak faham dia, jenis salbi. Benda yang ketiadaan. Benda yang ternafi pada Allah Ta'ala. Kita faham dengan cara ternafi pada Allah Ta'ala. Faham botak dia apa? Kenapa kita sebut botak? Faham ketiadaan rambut. Jenis orang tak ada rambut tu, faham pada tak ada. Tak ada rambut, botak lah orang panggil. Tak ada anak, mandul lah orang panggil. Kita faham dari sudut tak ada tu tuan-tuan.
nak pahan dia dari sudut tak ada, maka panggil salbiyah. Pahan Allah dari sudut tak berbilah. Pahan Allah dari sudut tak binasa. Pahan Allah dari sudut tak mula, tak ada mula. Maka itu cara kita pahan yang nama dia ulama kumpulkan 5 ini sifat salbiyah. Last sekali tuan-puan, iaitu pengakuan kedua. Pengakuan pertama ini basic untuk kita pegang dalam hati kita, yang kita nak panggil ada iman ke tidak ada iman. Ini basic dia tuan-puan. Kita dah boleh pegang kata Allah tentu sungguh ada tentu sungguh Allah bersifat dengan kekal. Itu pengakuan yang asas, yang panggil apa? Yang dinamakan iman dalam hati kita. Adapun detail-detail tuan-puan dipanggil fardu kifayah. Ada masa kita belajarlah. Kalau tak ada masa, memadailah yang wajib ini. Ataupun yang wajib ni ada ke tak ada masa, tetap dia kena cari. Dia kena cari ilmu sehingga kita faham yang basic ni. Yang kedua, pengakuan kedua yang terakhir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan pengakuan tentu sungguh di dalam hati. Dan pengakuan tentu tidak. Ini tentu tidak. Ini istihalah pula. Tadi wajib bagi akal. Dan pengakuan tentu tidak di dalam hati binasa. Binasa Allah. Tentu tak binasa. Ataupun bahasa kita panggil mesti sungguh tak binasa. Keluar mesti itulah dia panggil hukum akal. Mesti tak binasa Allah. Kenapa Allah tak binasa? Sebab dia kekal. Dia kekal. Apa kekal? Tak terima binasa. Dia tak terima binasa sama sekali. Tu kekal. Jadi dua-dua ni dia saling memerlukan. Dia kata kekal ni tak terima binasa ni. Dia kena dua-dua. Sebab apa tak kena ada pengakuan tak terima binasa? Untuk menutup andaian. Untuk menutup andaian manusia mungkin suatu hari nanti Allah boleh binasa. Maka nak tutup dia kata Allah ni sama sekali tak boleh terima binasa. Maka ada pengakuan yang kedua. Nama dia, itulah pengakuan tak di dalam hati tak binasa Allah tu. Itulah dikatakan mustahil pada akal. Mustahil pada akal, pengakuan kedua. Dipanggil istihalah tu mustahilun tak. Binasa tu mustahil, tak itu istihalah. Habis tuan-puan. Dan kesimpulan makna. Tapi kita dah bagi dah makna. Kita baca je. Dan makna kekal itu baran yang tidak menghubungi tiada. Yang kata kekal ni apa dia? Baran yang tidak menghubungi tiada. Maksud apa? Maksudnya perkara ataupun baran yang tidak ada kesudahan dengan tiada. Tidak ada penghujung dengan tiada. Penghujung dia tu dia panggil kekal. Kekalnya apa dia? Dia tidak ada penghujung dengan tiada. Tidak ada kaitan dengan tiada. Itu dia panggil kekal selama. Kita ni ada kaitan dengan tiada, tuan-puan. Mula kita ada, kemudian kita ada kaitan dengan tiada. Kenapa? Kerana penghujungnya kita tiada. Mungkin kita ni, tuan-puan, kita tak tahu dalam ilmu Allah. Mungkin kita setahun lagi akan tiada. Maknanya kita ni menghubungi dengan tiada. Kita ini ada kaitan dengan tiada. Kita ini ada kesudahan dengan tiada. Kalaulah ada kesudahan dengan tiada, bukan kekal. Kalaulah menghubungi dengan tiada, bukan kekal. Kalau ada kaitan dengan tiada, bukan kekal. Apa dia? Binasa. Itu dipanggil fan. Dipanggil fana'un. Tu. Ayat lama tu apa? Jadi kunci dia, ringkas dia, ataupun inti yang dia nak cerita kepada kita, itu baran, kekal ini, baran yang tidak ada kesudahan dengan tiada. Kalau hujung sud tiada, itu bukan kekal. Walaupun beribu tahun. Akhirnya tiada, itu bukan kekal. Itu hanya kekal lama saja. Dipanggil kekal lah 1000 tahun dah. Tapi dia terima binasa. Dia terima binasa. Apabila terima binasa, dia terima tiada. Dia akan berakhir dengan tiada. Cuma dah 2000 tahun dah dia hidup. Maka itu dipanggil baqa zamani. Lama masa. Lama ni lama apa? Lama ni sebuah masa. Kekal ni sebuah masa. Allah Ta'ala tidak. Ataupun boleh kita guna ayat je, dikatakan baran yang tak terima hilang. Dia main tak aja lah tuan-puan. Sebab dia istihalah.
Tak terima hilang, tak terima pupus. Allah tak pupus. Allah tak akan pupus. Dia tak menerima pupus, tak menerima hilang, tak menerima binasa. Jadi tak ada penghujung. Semua tu panggil kekal. Istilah berbeza penggunaan sahaja, tapi makna yang sama. Itulah dia kekal. Tidak ada kesudahan, tidak ada hujung su, tidak ada berakhir dengan tiada. Kesemua itu merujuk makna kekal. Ini dia kata tak terima hilang, tak terima binasa, tak terima tak terima pupus. Adapun baharu tuan-puan dia terima pupus. Apapun tuan-puan, dia akan berakhir dengan pupus. Ilmu kita tuan-puan makin hari makin pupus, makin hari makin pupus. Apapun tak kisahlah makhluk, asalkan dia baharu, asalkan dia makhluk, dia punya ciri dia akan ada mula, dia akan berakhir dengan dia akan berakhir dengan pupus. Maka orang yang belajar tuan-puan termasuk orang belajar ini, kata para ulama, orang yang mengambil tahu cakna belajar ilmu syariat ini ialah orang yang cuba untuk melambatkan proses pupusnya ilmu syarak. Adapun pupuh dah pupuh tuan-puan, proses hilangnya ilmu syarak ini semakin hari semakin pupuh. Dia akan berakhir dengan pupuh, bukan berakhir dengan makin hebat ilmu syarak, tidak. Dia makin hilang tuan-puan. Zaman parent kita dulu, zaman tok nek moyang kita dulu, hebat ilmu syaraknya. Sangat hebat ilmu syarak. Tapi berakhir dengan kita makin pupuh. Selalu saya sebut tuan-puan, hari ni tuan-puan, proses pupuhnya hukum syarak depan mata kita. Orang ni, orang tinggal salam nama je, semua tinggal nama. Orang panggil salam, dia tak kenal salam apa dia. Orang panggil semayang, dia tak berapa kenal sangat semayang apa dia, hanya dia kenal nama. Itulah proses hilangnya syariat. Akhir zaman Allah Ta'ala kata syariat ini hanya tinggal nama, tapi diri orang tak kenal. Orang pandai kenal nama aja, tapi diri tak kenal. Pandai sebut nama, sebut salam, orang tak kenal diri salam. Sebab tu dia boleh bagi salam ikut dan Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Nampak hebat dah, dia bagi dia itu salam. Sebenarnya bukan salam. Salam ini dia ada diri dia, mesti sempurnakan diri dia, mesti ada sempurnakan syadah dia, kerana syadah itu diri dia. Tak boleh gugurkan satu huruf, kerana itu diri dia, diri salam. Itulah tuan-puan proses hilangnya ilmu syarak. Dan dalil atas kekal Allah Ta'ala wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, perenggan yang kedua kita akan sambung minggu depan, iaitu dalil. Dalil ni mudah sahaja, cuma walaupun mudah, tapi oleh kerana dia agak panjang huraian dia, kita akan sambung minggu depan tuan-puan. Dia dalil tak payah, cuma dia oleh kerana kitab nisbah ni dia agak detail. Dia panggil huraian saja, dia panjang, dia nampak panjang huraian, tapi inti dia simple saja. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan kalau ada peluang dan kesempatan. Terima kasih sekali lagi tuan-puan, khususnya kepada pihak surau Al-Fadhil, pengurusi surau kita Ustaz Man dan seluruh halajitan kuasa surau, Biro Dakwah dan segala IJK yang lain. Dan juga tak dilupakan tuan-puan yang selalu follow kita, yang selalu mengikuti program online kita. Terima kasih banyak. Dan juga mudah-mudahan tuan-puan kita sama-sama doakan, mudah-mudahan kerja buat kita ataupun usaha kita ini direkodkan oleh Allah Ta'ala kebaikan yang akan mengalir, pahala yang berterusan sampailah kiamat. Kerana kita seluruh manusia, kata Nabi, akan mendambakan dan memerlukan pahala ketika mana dia meninggal dunia. Ketika itu baru kita akan perasan dan kita akan sedar bahawa kita sangat berhajat kepada pahala. Maka ketika inilah masa kita sehat ni, masa kita diberi kesempatan dan peluang inilah Allah. Tuan-puan, marilah sama-sama untuk kita berusaha supaya setiap amal kebajikan kita direkodkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi panjang umur dan ada kesempatan dan masa minggu depan tuan-puan, online hari Senin minggu depan InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah tuan-puan, kita jumpa lagi. Terima kasih sekali lagi.